Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam hormat, dan bertemu lagi dengan Cikgu Nasa di channel Nasa 2K Studio. Alhamdulillah kita dapat meneruskan lagi kesinambungan pembelajaran Bahasa Melayu tahun 3. Kali ini kita akan belajar pada muka surat 29 di buku teks dan juga muka surat 32 dan 33 di buku aktiviti, dan kedua-duanya jilid 2. Diharapkan anak-anak sudah bersedia dengan kedua-dua buku yang telah cikgu nyatakan tadi. Kamu buka terus muka surat yang telah dinyatakan ya. Okey, kalau sudah bersedia, jom kita mulakan. Kita lihat muka surat 29 buku teks. Menulis sayangi sungai kita. Kita baca bersama-sama. Nabila menghadiri pameran alam sekitar yang diadakan di Pusat Informasi Sungai Skudai, Johor. Banyak maklumat yang diperoleh. Pencemaran sungai dari punca tetap ialah pencemaran yang dapat dikesan puncanya. Apakah punca tetap ini? Kita lihat gambar dan derajah yang diberikan. Pencemaran sungai dari punca tetap. Air sisa larut resak berpunca dari tempat pelupusan sampah. Kenyataan ini bermaksud dari tempat pembuangan sampah ada sisa-sisa yang terlarut dengan air hujan dan kemudiannya meresak masuk ke dalam parit, ke dalam sungai, terus ke laut ataupun meresap ke dalam tanah yang boleh mengakibatkan pencemaran alam sekitar. Yang kedua, pembuangan sisa toksik dari kawasan industri. Sisa toksik bermaksud bahan buangan yang mengandungi sifat-sifat fizikal yang kita nampak ataupun sifat-sifat kimia sama ada bau ataupun warna ataupun sifat biologi yang dia bercampur aduk dengan benda-benda lain yang berbahaya kepada manusia dan alam sekitar. Sama ada pada ketika itu juga ia bahaya ataupun ia memakan masa yang lama. Dah lama baru timbul bahayanya. Itu maksudnya sisa toksik. Manakala kawasan industri adalah kawasan perkilangan, ya. Baik. Yang ketiga, pembuangan sisa minyak dari bengkel kenderaan. Biasalah kalau kita pergi ke bengkel kita nampak ada minyak-minyak hitam yang dibuang, ditukar semula oleh pemilik kenderaan dan kemudiannya minyak-minyak ini mungkin tertumpah seperti mana cikgu katakan tadi, tumpah ke longkang, longkang ke parit, parit ke sungai, sungai ke laut dan berlakulah pencemaran. Okey, kita sambung lagi kenyataan ini. Selepas mendengar ceramah, Nabila dan peserta lain telah membersihkan kawasan Sungai Skudai, Johor. Kawasan sungai yang kotor telah bersih dan indah. Mereka berjanji akan terus menyertai kegiatan pembersihan sungai yang dijalankan oleh Jabatan Alam Sekitar. Okey, dah baca, habis dah semua kita baca. Dan sekarang kita lihat soalan-soalannya. Kita lihat soalan dan kita cari jawapan. Dan cikgu nak selepas kita berbincang, kalau ada masa, kamu ambil buku latihan dan cuba kamu jawab soalan-soalan pemahaman ini di dalam buku latihan. Ya? Okey, soalan yang pertama. Di manakah pameran alam sekitar diadakan? Di mana tempat? Jadi kita lihat petikan yang pertama kita baca. Dah ada jawapannya. Kamu salin balik, lengkap ya. Pameran alam sekitar diadakan di sambung. Okey, yang kedua. Soalan yang kedua. Apakah maksud pencemaran sungai dari punca tetap? Ini kamu boleh salin sepenuhnya dari kenyataan Nabila. Itu bahagian yang atas kepala itu, kamu salin terus ayat itu daripada awal sampai habis. Selesai untuk jawapan yang kedua. Boleh? Boleh. Baik. Soalan yang ketiga. Air sisa larut resak berpunca dari mana? Cari mana dia yang ada perkataan air sisa larut. Ya, kita temui pada ruangan yang pertama dalam pencemaran sungai dari punca tetap. Kamu salin saja sepenuhnya. Daripada awal sampai habis. Lengkap. Soalan seterusnya. Mengapakah kawasan Sungai Skudai dibersihkan? Ini perlu kamu fikir sedikit.
Sebab apa pakaian kita perlu dibersihkan? Sebab ia kotor. Jadi jawab macam itulah. Kotor. Bagaimana kita tahu bahawa Sungai Skudai ini kotor? Ada pada kenyataan tadi. Kawasan sungai yang kotor telah bersih dan indah. Jadi bolehlah kamu menulis jawapannya seperti ini. Kawasan Sungai Skudai dibersihkan kerana lengkap. Sikit je. Baik Dan akhir sekali, apakah janji Nabila dan rakan-rakan? Janji Nabila dan rakan-rakan. Apa yang mereka janjikan pun sudah ada pada pernyataan yang kita baca awal-awal tadi. Untuk menulis jawapannya, kamu ubah sedikit. Nabila dan rakan-rakannya berjanji akan sambung terus sampai habis. Boleh? Boleh, mudah sahaja lengkapkan ya. Seperti mana cikgu katakan awal tadi, kamu tulislah soalan dan jawapan dengan lengkap dan kemas di dalam buku latihan. Sekarang kita beralih ke buku aktiviti pada muka surat 32. Jom. Pada muka surat 32, aktiviti 3, baca, petikkan dan jawab soalan yang diberikan. Pilih yang menjimatkan. Wah, periuk elektrik baru. Ibu, ini label apa? Ada pertanyaannya. Kita lihat. Kita baca dulu kenyataannya. Ini label kecekapan tenaga. Melalui label ini, kita boleh mengetahui kadar penjimatan penggunaan tenaga elektrik periuk nasi ini. Label ini dilekatkan pada kotak atau peralatan elektrik. Tahap penjimatan ditunjukkan berdasarkan jumlah bintang. Semakin banyak bintang, semakin jimat penggunaan tenaga elektrik. Penjimatan elektrik akan membantu proses melestarikan alam sekitar. Penjimatan ini dapat mengurangkan penghasilan karbon dan pemanasan global. Oleh itu, alam sekitar akan lebih bersih. Sekarang kita cuba jawab soalan-soalan yang ditanyakan. Soalan yang pertama, apakah fungsi label kecekapan tenaga? Jadi bolehlah kita menjawabnya seperti ini. Label kecekapan tenaga ialah label yang menunjukkan kadar penjimatan penggunaan apa? Tambah sedikit. Awal tu cikgu dah bagi dah. Kamu tambah sedikit di belakang saja. Boleh ya? Okey, baik. Soalan yang kedua. Di manakah boleh kita lihat label tersebut? Kamu mulakan ayatnya macam ni. Kita boleh melihat label tersebut pada kat mana? Cuba kita tengok di bahagian penerangan tadi. Ada jawapannya. Kamu sambung saja ayat cikgu tadi ya. Baik. Yang ketiga. Bagaimanakah tahap penjimatan elektrik ditunjukkan? Ini ada terus jawapannya dalam petikan yang kita baca. Cikgu tandakan dengan warna hitam tu. Kamu salin saja ayat itu. Boleh? Okey, soalan yang keempat. Berapa bintangkah penggunaan elektrik yang paling jimat? Bila ditanyakan berapa, pastinya kita perlu menyatakan jumlah. Jadi mulakan ayat dengan jumlah. Jumlah bintang untuk penggunaan elektrik yang paling jimat ialah berapa bintang? Cuba kira pada bintang yang ada pada gambar yang ditunjukkan tadi. Ada berapa tu? Okey, cukup. Dan yang kelima, apakah kebaikan amalan penjimatan elektrik? Bolehlah kita menulis jawapannya seperti ini. Kebaikan amalan penjimatan elektrik adalah untuk membantu melestarikan. Tambah sedikit perkataan di belakang. Okey, jelas? Dah selesai dah. Dah selesai pun aktiviti pada muka surat 32, kamu lengkapkan ya. Dan sebelum kita berpindah ke muka surat 33. Aktiviti 3. Jawab soalan pemahaman. Kepentingan sungai. Pertama, sumber air tawar yang utama. Yang kedua, habitat haiwan akuatik. Habitat adalah tempat tinggal haiwan, akuatik adalah haiwan yang tinggal di air.
Ketiga, membekalkan makanan. Keempat, tempat rekreasi dan pelancongan, tempat orang beriadah, tempat orang berehat, ya. Dan yang kelima, sistem pengangkutan, kapal, perahu, semua menggunakan air. Peranan kita, mendidik kanak-kanak menyayangi alam sekitar. Yang kedua, masyarakat menyertai kempen sayangi sungai. Yang ketiga, bergotong royong membersihkan sungai. Dan yang keempat, melaporkan pencemaran yang berlaku. Tujuannya untuk meningkatkan kesedaran orang ramai tentang kepentingan sungai kepada semua kehidupan di dunia ini. Kita baca kenyataan seterusnya. Sambutan Hari Sungai Sedunia, hari Ahad terakhir dalam bulan September. Soalan. Bila ada soalan, pasti ada jawaban. Dan kita perlu mencari jawabannya. Bilakah sambutan Hari Sungai Sedunia diadakan? Tadi nyatakan tadi yang cikgu baca tadi itu. Ya, tuliskan saja. Soalan yang kedua, apakah kepentingan sungai? Tadi dah terangkan kepentingan sungai itu. Betul tak? Betul. Jadi, kamu mulakan ayat seperti ini. Sungai, kepentingan sungai ialah, tulislah 2 atau 3 kepentingan sungai yang tercatat pada bahagian atas. Baik. Seterusnya, apakah yang boleh kita lakukan untuk menjaga kebersihan sungai? Apa yang boleh kita lakukan dinyatakan di bawah peranan kita. Kamu boleh pilih jawapan yang ketiga. Kita boleh sambung saja jawapan di nombor 3 itu sehingga akhir. Boleh, ya? Dan yang keempat, mengapakah Hari Sungai Sedunia diadakan? Mengapa? Sebab apa? Jadi, dah tentulah kamu salin sahaja tujuannya. Mulakan ayat dengan Hari Sungai Sedunia diadakan untuk meningkatkan. Sambung sampai habis. Boleh? Mudah. Tapi panjang sikitlah kerja untuk kali ini. Ambil masa kamu. Jangan terburu-buru. Nanti kerja kamu jadi comot. Kamu selesaikan dahulu kerja dalam buku aktiviti ini. Dan sekiranya ada masa, barulah kamu buat yang buku teks tadi yang cikgu minta kamu buat dalam buku latihan itu. Okey? Dan kemudian hantar pada cikgu bukti bahawa kamu telah menyiapkan tugasan-tugasan yang diberikan. Ada 3 tugasan hari ini. Banyak, ya? Berbanding dengan hari-hari yang lain. Namun cikgu telah memberikan sebahagian jawapan untuk soalan-soalan yang dikemukakan. Okey? Cikgu rasa setakat itu dahulu pembelajaran kita untuk kali ini. Sampai kita jumpa lagi untuk tajuk-tajuk yang lain pula. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.